Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum kita teruskan kepada berita yang panas hari ini berkaitan dengan Tun Mahathir. Di sini saya selitkan beberapa jenis produk. Nah, boleh lihat, boleh tengok-tengok mana satu produk yang sesuai dengan Anda, sesuai di mata, sesuai di hati. Jangan kasih lama, tekan produk itu. Order sangat mudah, sangat simple. Order macam dekat Shopee. Nah, tuan-tuan dan puan, setelah kekalahan Tun Mahathir pada PRU15, uang deposit pun tidak dapat kembali. Ada yang kata Mahathir kini sedang kritikal. Tidak mampu menumbangkan Anwar, walaupun ada berita kabar angin mengatakan gerakan untuk tumbangkan Anwar dan sebagainya. Anwar Ibrahim tetap berdiri teguh sebagai PM. Walaupun kita dapat lihat hubungan di antara Mahathir dan Anwar tidaklah terlalu baik, ada yang kata Mahathir kini sudah tiada harapan. Anak tumpaskan Anwar sudah kritikal. Sepatutnya Tun Mahathir rehat saja di rumah. Akhirnya, ini satu berita yang mengejutkan. Apakah Mahathir berhalusinasi selepas tragedi PRU15 atau doa Fadzil Nur sudah termakbul? Dalam istilah psikologi, gejala narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD) merupakan personality atau karakter seseorang yang sentiasa merasakan dirinya sahaja betul, tidak mahu menerima pandangan orang lain, dan memiliki sifat empati yang rendah dalam hampir semua perkara. Gangguan personality narsistik ini adalah antara isu mental yang sangat susah dirawat kerana pesakit lazimnya menganggap personality mereka bukan suatu masalah kerana ia tidak memberi kesan buruk kepadanya secara langsung. Bila selalu merasakan diri sendiri betul, maka orang lain pasti akan sentiasa dilihat salah, dan paling kritikal apabila selalu berhalusinasi, kononnya diri sendiri teraniaya atau dianiayai oleh orang lain. Itulah karakter atau personality sebenar insan bernama Mahathir Mohamad. Sejak mengalami kekalahan yang memalukan pada PRU15 dengan majoriti cukup besar, 13.518 undi, dan turut kehilangan deposit pertandingan, gejala narsistik NPD yang ada pada Mahathir dilihat semakin menjadi-jadi atau parah, dan hari ini gejala tersebut telah diburukkan lagi dengan gangguan halusinasi yang cukup serius dan membimbangkan. Terkini dalam sebuah podcast Apa Cerita, gejala NPD dan gangguan halusinasi Mahathir sudah tidak dapat dibendung lagi apabila Mahathir mendakwa secara terbuka PM menghalang beberapa pemimpin negara asing daripada mengadakan pertemuan dengan beliau. Artikel daripada Harapan Daily bertarik Februari 2021 oleh Lokman Nur Adam. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tanpa membuang masa, sebelum kita teruskan kepada isu hangat kita hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda. Order macam biasa, klik produk, order macam biasa, macam dekat Shopee. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah berkaitan dengan sokongan PAS terhadap Anwar Ibrahim. Akhirnya kepimpinan PAS sah telah menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Ini adalah berkaitan dengan tapak kuil Hindu. PAS sokong, anggap Anwar ambil langkah tepat. Okey, sebelum kita kepada isi di dalam berita ini, adakah perlahan-lahan PAS akan menyatakan sokongan terhadap Anwar? Sehingga kan perkara ini membolehkan beberapa wakil rakyat ataupun seluruh kepimpinan PAS akan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim pada isu-isu yang seterusnya, ataupun akan menyatakan sokongan terhadap Anwar untuk pilihan raya umum ke-16 nanti. Nah, kita kepada berita hari ini. Dalam pendirian yang jarang-jarang berlaku, PAS hari ini menyatakan sokongan mereka
kepada pendirian diambil PM, khusus melibatkan kontroversi tapak sebuah kuil yang terletak berhampiran Jalan Masjid India, Kuala Lumpur. Malah, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menganggap pendirian diambil Anwar itu sebagai tepat. Ini merupakan pendirian yang tepat dan perlu disokong. Mana-mana binaan haram di atas tanah pemilik yang lain, sudah tentu tiada pilihan lain melainkan dirobohkan, katanya melalui FB. Dia yang juga ahli Parlimen Pasir Mas berpendapat, pertikaian mengenai keberadaan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Jalan Munshi Abdullah, Kuala Lumpur itu bukanlah berkaitan isu agama, sebaliknya undang-undang. Harapnya tidak timbul lagi isu seperti ini di masa akan datang. Salam Ramadan, katanya. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan Anwar bertegas bahwa kontroversi tanah itu mesti dikendalikan mengikut kedaulatan undang-undang. Dalam ucapannya pada sambutan Hari Polis ke-128 di Pusat Latihan Polis di KL, Anwar berkata, kuil Dewi Sri Patra Kaliaman itu didirikan di atas sebidang tanah tanpa kebenaran pemiliknya sebelum ini maupun sekarang. Nah, berkaitan dengan isu ini, akhirnya PAS menyokong Anwar Ibrahim. Artikel berita daripada Malaysia Kini bertarik 25 Mac 2025. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, selain daripada beberapa isu kes rasuah yang kita sudah pernah dengar sebelum ini, melibatkan pemimpin-pemimpin berprofil tinggi, melibatkan bekas Perdana Menteri dan sebagainya, antara yang menjadi cerita hangat, terutamanya rakyat Sabah, adalah berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Dan ini adalah satu penemuan yang mengejutkan. Tapi, Anwar sebagai Perdana Menteri, apa respon ataupun apa pandangan terkini PM Anwar? Nah, saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Order macam biasa, sangat simple. Order macam dekat Shopee. Nah, tuan-tuan dan puan, dalam satu kenyataan melalui Bersatu Sabah, tiba-tiba Anwar jadi bisu berhubung isu rasuah. Benarkah Anwar bisu? Sedangkan kita tahu perjuangan Anwar adalah untuk melawan rasuah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, adakah Anwar Ibrahim akan memecat Ketua Menteri Sabah Haji Jinor? Adakah beliau akan menamatkan kerjasama bersama JRS disebabkan skandal rasuah Sabah? Bagi saya tidak relevan perkara itu untuk dilakukan Anwar, kerana belum dinyatakan, belum dibuktikan bahawa adun-adun yang disebut dan termasuk Ketua Menteri Sabah bersalah di dalam skandal rasuah Sabah ini. Walaupun hanya menjadi cerita, tapi semuanya kita tunggu adalah keputusan yang sahih daripada mahkamah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekali lagi dikecam selepas memuji secara terbuka Ketua Menteri Sabah Haji Jinor pada 22 Mac lalu. Kali ini kecaman terhadap Anwar diluahkan Bersatu Sabah. Ketua penerangannya Suhaimi Buang berkata, menyentuh masalah kemiskinan tegar, masalah jalan raya dan kemudahan asas lain. Namun, isu rasuah yang hangat diperkatakan tidak disebut langsung. Sedangkan kata Suhaimi, berdasarkan maklumat serta rakaman video yang tular, Haji J terpalit dengan dakwaan skandal rasuah bersama 8 adun dan seorang speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Sejak Anwar menjadi PM, memerangi rasuah dikatakan menjadi matlamat utamanya. Tiba-tiba beliau menjadi bisu dan buta berhubung skandal rasuah Sabah. Adakah dengan kenyataan daripada Bersatu Sabah ini menunjukkan bahawa Anwar ini tidak layak untuk menjadi PM kerana tidak memegang kata-kata beliau? Tapi bagi saya, perkara ini pasti akan diuruskan oleh PM dengan lebih baik. Paling mengecewakan menurut artikel ini,
sekali apabila PM secara terbuka berterima kasih kepada Haji G, seorang ketua kerajaan negeri yang dikaitkan dengan skandal rasuah terbesar dalam sejarah Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saya tak nak cakap banyak lah. Jadi adakah ini akan memberikan sedikit sebanyak impak yang buruk terhadap pimpinan Anwar sebagai PM dan juga hubungan di antara JRS dan juga Kerajaan Persekutuan. Saudara-saudara, apa komen Anda?